بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب رحمتك، أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأحييكم بتحية الإسلام، تحية مباركة من عند الله، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pertama-tamanya marilah kita sama-sama bersyukur kerana dengan nikmat dan juga pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita sama-sama berkumpul pada pagi yang penuh barakah ini untuk kita meneruskan perbincangan kita berkaitan dengan buku ataupun ilmu nahwu dengan menggunakan kitab Tuhfatus Saniyah yang merupakan syarah kepada matan Ajrumiyah. Okey, terus pada perbincangan kita pada yang lepas kita dah sampai kepada perbincangan iaitu niyabatul fathati anil kasrati, iaitu fathah yang menjadi ganti kepada kasrah. Alright. Dan kita sekarang dalam membincangkan apa? Membincangkan tentang alamatu al-khafd, tanda-tanda khafd. Tanda-tanda khafd yang mana? Yang pertama kita dah tengok tanda-tanda khafd. Yang asal pada tanda khafd adalah baris bawah ataupun kasrah. Dan yang seterusnya ada tanda yang kedua untuk khafd adalah ya, dan yang ketiga adalah fathah. Dan juga kita dah sepakat mengetahui bahawa tanda khafd ni merupakan tanda khusus kepada isim. Jadi perbincangan kita berkisarkan tentang isim sahaja tanpa perlu menyentuh bab fi'il. Okey? Jelas. So untuk kasrah ada 3 tempat, iaitu isim mufrad, munsharif, jamak taksir munsharif, jamak muannas salim, dan kita juga dah bincang apakah yang dimaksud dengan munsharif. Kalau munsharif yang dia membawa maksud isim, sama ada isim mufrad ataupun jamak taksir yang menerima tanwin. Untuk jamak muannas salim, so dia tak ada munsharif dengan ghair munsharif, sebab tu dia tak ada jamak muannas salim munsharif. Okey? Jelas? Saya rasa itu jelas. Seterusnya kita berpindah pula kepada tanda yang kedua, iaitu ya. Yang mana ya ini ada 3 tempat juga, iaitu asma' al-khamsah, tatniyah dan juga jamak. Dan yang terakhir yang mana kita berhenti pada minggu yang lalu, iaitu niyabatul fathati anil kasrati. Niyabatul fathati anil kasrati. Fathah yang menjadi tanda ataupun ganti kepada kasrah. Perbincangan kita masih lagi dalam hukum khafd. Baik. Jadi kita baca. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fi darin amin.
Wa amma al-fathatu fatakunu 'alamatan lil khafdi fil ism alladhi la yansarif. Adapun fathah itu menjadi tanda kepada khafd pada isim yang tidak munsarif ataupun isim yang tidak menerima tanwin. So, kita dah tengok, okay, kita dah tengok apakah yang dimaksudkan dengan la yang sarif kat sini. Okay, maksud kita tengok apa istilah-istilah penting. Okay, la yang sarif, apakah yang dimaksudkan dengan la yang sarif? Iaitu dia tidak menerima sarf. Apakah itu tidak menerima sarf? Tidak menerima sarf adalah tanwin. Maksudnya perkataan itu tidak menerima tanwin. Sebagaimana kita tahu, antara tanda-tanda isim ataupun ciri-ciri yang membezakan antara isim dengan fi'il dan juga harf adalah tanwin. Tetapi untuk al-ismul ladzi la yansarif, dia ada pengecualian. Bukan pengecualian, jadi pelik sikit. Dia jadi pelik, tidak ikut norma asal. Dia ada norma baru. Norma baru dia iaitu dia tidak menerima tanwin. Itu yang pertama. So, ataupun dalam kata lain, isim alladzi la yansarif apa dia? Ada isim alladzi la yansarif adalah alladzi ashbaha al-fi'il, yang menyerupai fi'il. Menyerupai fi'il yang padanya wujud dua illah far'iyah. Illataini far'iyatain, kita dah bincangkan apakah yang dimaksudkan dengan illah kat sini dan juga apakah yang dimaksudkan dengan far'iyah kat sini. So, isim alladzi yansarif dia seakan-akan fi'il kerana apa? Yang pertama, dia tidak menerima tanwin. Okay, sebagaimana yang saya dah sebut, tanwin merupakan ciri khas kepada isim. Dan yang kedua, isim alladzi yansarif tidak menerima baris kasrah. Dia dah semacam apa? Dah macam isim dah. Dah macam isim yang mana tidak menerima baris fathah. Tak menerima baris kasrah. So, tetapi tidak semua isim yang kita boleh kelaskan sebagai isim la yansarif. So, dia perlulah ada illataini far'iyatain. Ada dua kecacatan yang sampingan ataupun tak sampingan lah, cakap cacatan sampingan. Apakah yang dimaksudkan cacatan sampingan tu kita akan tengok. So, yang pertama, kecacatan yang pertama kita akan tengok dari sudut apa lafaz dia. Dan yang kedua dari segi makna dia. Okey. Itu yang dimaksudkan dengan illataini far'iyatan. Itu sebab yang pertama, ataupun yang kedua kerana padanya satu kecacatan yang dia dah meliputi ataupun dia dah merangkumi kedua-dua illatan far'iyatan tadi. Kita juga akan tengok sebentar nanti. So, jadi kat sini kita dah tengok pecahan. Okay, so yang first ada illataini far'iyatain. Maksudnya illah yang pertama dari segi lafziyah dan kedua dari segi ma'nawiyah. Kemudian kita dah tengok pecahan kepada ma'nawiyah tu pula. Okay, ma'nawiyah ni sama ada dia alamiyah ataupun wasfiyah. So, setiap perkataan tu dia mestilah ada sama ada alamiah ataupun wasfiyah. So, jadi yang ma'nawiyah ni perlu digandingkan dengan salah satu daripada lafziyah. Okey, contohnya sama ada alamiah dan kita akan gandingkan dengan salah satu daripada illah-illah al-lafziyah. So, kita ada 6. Okey, untuk alamiah dia boleh digandingkan dengan salah satu daripada 6, dan untuk wasfiyah dia hanya boleh digandingkan 3 sahaja daripada 6, iaitu ziyadatul alif nun atau waznul fa'il atau al-adl. Okey. Jadi kita tengok contoh untuk alamiah dengan gandingan yang pertama iaitu alamiah. So, alamiah kat sini dia punya illah untuk ma'nawiyah. Yang ni untuk illah lafziyah. At-ta'nith bighairi alifin. Bighairi alifin. So, jadi kita tengoklah. Antara tanda-tanda perkataan itu membawa ciri-ciri perempuan, selain daripada ta marbutah, dia juga ada tanda-tanda lain. Antaranya adalah alif. So, yang ini, perkataan ini, okay, alamiah itu kata nama khas yang kepadanya tanda-tanda perempuan tetapi selain daripada tanda alif. Contoh kat sini bagi apa? Fatimah. Fatimah. Okey, untuk muannas ni, untuk muannas dia sama ada haqiqiyah ataupun majaziyah.
Maksudnya dari segi lafaz kita nampak memang perempuan sebab ada ta marbutah, dan juga dari segi makna dia memang perempuan lah. So untuk Zainab dari segi lafaz je kita nampak pun ta marbutah, tetapi dari segi makna kita tahu Zainab ini nama untuk perempuan. Dan juga Hamzah, okey. Hamzah, walaupun Hamzah ni nama lelaki tapi disebabkan dari segi zahirnya ada ta marbutah, maka dia pun boleh diklasifikasikan sebagai perkataan yang membawa jantina perempuan. Okey, saya rasa itu jelas. Kita tengok yang seterusnya. Yang kedua adalah al-alamiyah dengan ujmah. Al-ujmah. So asal kepada perkataan yang dibincangkan dalam nahwu Arab ini adalah perkataan bahasa Arab. Tetapi ada juga beberapa perkataan yang masuk daripada bahasa luar. Jadi bila adanya perkataan yang masuk daripada luar, so kita akan hukumkan dia dengan apa? Dengan ini, kita akan klasifikasikan dia sebagai isim la yang sharif. Sebagai contoh Idris, Yaqub dan juga Ibrahim, dan juga ada beberapa lagi lah. So pada minggu lepas ada beberapa sahabat kita dah berkongsi dengan kita ayat Al-Quran yang boleh menjadi bukti ataupun dalil lah kepada kita ataupun contoh kepada pembelajaran kita pada hari ini, pada minggu lepas dan juga hari ini lah. Okey, itu yang seterusnya. Okey. Dan yang seterusnya, misal yang seterusnya itu tarkib. So tarkib ini macam saya cakap, dia merupakan dua perkataan, okey, yang digabungkan. Yang digabungkan jadi satu. Sebagai contoh Ma'di Karib ni nama orang. Ba'labak ni nama tempat saya. So banyak yang nama sempat kat sini. Qadhi Khan, okey, Buzur Jamir dengan Waramahurmuz. Payah sebut. Waramahurmuz. Okey, ini sama ada nama orang ataupun nama tempat. Okey, Ma'di Karib ni nama Arab lama lah. Arab lama dulu-dulu dia pakai nama ni Ma'di Karib. Okey, itu yang diberi maksud, itu yang dimaksudkan di sini dengan tarkib alamiah, iaitu kata nama khas. So saya rasa kata nama khas ni tak perlu saya nak syarah panjang sebab kita dalam bahasa Melayu kita dah jelas apakah yang dimaksudkan dengan kata nama khas. Alright. So alamiah ni kita boleh cakap dia muqabil ataupun opposite dia dalam bahasa Melayu adalah kata nama khas. Okey, kita tengok yang seterusnya. Misal al-alami ma'a ziyadatil alif wal nun. Ziyadatil alif wal nun. Adanya alif dan nun dekat hujung dia. Adanya alif kat hujung dia. So ada perkataan sebagai contoh ini nama orang lah, Marwan, Uthman, Ghatfan, Affan. Uthman bin Affan, Sabhan, Sufyan, Imran, Qahtan dengan Adnan. Siapa yang suka baca sejarah tentang Arab, kaum-kaum Arab akan biasa dengar nama Qahtan dengan Adnan. Okey, yang mana bangsa Arab ni dia terpecah kepada, ada banyak-banyak pecahan lah, tapi antara pecahan dia adalah pecahan daripada Qahtan dengan Adnan. Adnan ni adalah ataupun Arab Adnaniyah adalah susur galur kepada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adnan. Jadi saya rasa itu jelas. Okey, Uthman dengan Marwan. Ada soalan tak? Okey, rasa tak ada soalan. Tak ada soalan, saya rasa boleh teruskan. Okey. So ingat, ini dia punya tanda-tanda ataupun dia punya illah untuk lafziyah. Lafziyah maksud dari segi dia punya lafaz lah. Kita boleh nampak jelas. Kita baca dia. Okey, seterusnya ma'a wazn al-fi'l. Wazn fi'l. Ahmadu, yashkuru, yazidu, taghlibu, tadmuru. Tadmuru ni nama tempat. Nama tempat ni, tadmuru ni. Taghlibu ni tak silap nama satu puak dalam puak Arab. So Arab dia punya kabilah-kabilah, salah satu nama kabilah ada Taghlibu. Taghlibu. Tadmuru ni nama tempat, tak silap. Nama tempat yang mana pada masa dahulu ada kerajaan Arab yang dibina di
yang berpusat di nama tempat Tadmuru sebelum dihancurkan oleh orang Rom. Tadmuru. Tengok, nampak? Dia waw ni kita buang lah, janganlah buat waw ni, janganlah ni. Tengok, Tadmuru, nampak dia punya wazan dia kat sini macam fa'al. Yaf'ulu, yang ni yaf'ilu. Ini yaf'ilu juga. Okey, ni Ahmadu. Macam ashkuru, lebih kurang lah. Ahmadu kalau fa'al, kita cakap apa fa'al maksud kepada Ahmadu ni apa? Aku memuji Ahmadu. Tetapi Ahmadu ni juga dia boleh jadi isim, iaitu isim ataupun nama khas kepada nama orang. So kalau kita memang maksudkan Ahmadu ini untuk nama orang, so dia akan jadi dia memang akan jadi inilah, dia akan membawa maksud nama orang lah. Kecuali kalau dalam ayat tu dia dah nama dia Ahmadu, maksudnya aku berpuji, aku memuji kan. So dia akan jadi fi'il lah kat situ. Okey, tapi tak apa, itu tak ada apa-apa kan, saja. Okey, cuma jelas kat sini nampak Ahmadu, yashkuru, yazidu, taghlibu dengan tadmuru. Taghlibu. Kalau baca apa? Rahaikum Makhtum banyak sebut ni tadmuru, taghlibu, antara kaum-kaum ni nama-nama yang famous lah dulu. Okey, yang seterusnya adl. So kat sini sebenarnya adl ni, okey, untuk nama kan, untuk nama lah. So untuk nama ilmiah ni nama orang tau, untuk nama orang. So adl ni sebenarnya tak ada satu penjelasan yang dibuktikan bahawa Umar ini ada asalnya. Okey, so macam adl ni maksudnya dia berubah. So berubah maksudnya apa? Berubah daripada satu wazan tapi berubah pada wazan yang lain. Cumanya ada beberapa buku cakap untuk adl ni, dan bagi untuk nama orang, sebenarnya tidak ada asal, tak ada satu asas yang kuat yang mengatakan Umar ni asal daripada Amir atau Amir tak silap, Amir tak silap. Saya dia Amir, asal dia Amir. So ulama nahu, kenapa dia cakap Umar ni asal Amir, sekadar untuk memberi satu takrib, pendekatan, biar orang faham. Okey, cumanya yang boleh kita jelaskan kat sini adalah, so kalau ada nama orang yang terdiri daripada 3 huruf dan dia punya baris, yang pertama baris depan, yang kedua baris atas, yang ketiga pun baris depan, nama orang ataupun nama tempat tak salah. Jadi macam Mudar ni nama kabilah, Mudar nama kabilah, Mudar. So dia kata nama khas lah. Yang lain semua saya Hubal, Zuhal. Hubal ni tak silap Jumah, Quzah semua nama orang, nama kabilah Arab lah. So nak katanya, so dia kalau kita nampak sini dia pola dia terdiri pada 3 huruf dan juga dia ada satu tanda ataupun syakal baris yang tetap. Okay, kalau tengok semua dia akan baris, yang pertama huruf pertama baris depan, yang kedua baris atas, dan ketiga baris depan balik. Okey, Umar, Zufar, Qutham, Hubal, Zuhal, Jumah, Quzah dengan Mudar. Okey. Itu untuk Al-Alamiyah. Al-Alamiyah tu maksudnya kata nama khas. So Alamiyah ni dia perlu digandingkan dengan salah satu daripada ilah far'iyah untuk lafziyah. Ilah lafziyah far'iyah. So dia ada 6. Yang pertama taknis, kedua ujmah, ketiga terkib, keempat ziyadah alif nun, seterusnya kita ada wazn fi'il dan juga adl. Okey, setakat ni ada apa soalan ke? Saya rasa jelas. Ada soalan ke?
Okey, tak ada saya rasa. Semua tak ada komen pun. Saya rasa semua jelas kat situ. Okey. Jadi kita dah selesai tengok gandingan yang pertama iaitu dalam grup al-ma'nawiyah, iaitu maknawiyah yang pertama iaitu al-alamiyah. Sekarang kita akan tengok gandingan yang kedua iaitu lafziyah pula dengan tiga sahaja wasfiyah yang digandingkan dengan tiga sahaja daripada enam illah al-lafziyah. Okey. Sekarang yang ni tengok yang belah kanan ni adalah semua adalah illah maknawiyah dan sebelah kiri ni adalah illah lafziyah. So untuk illah maknawiyah yang kedua iaitu al-wasfiyah, so dia hanya akan digandingkan dengan yang pertama ziyadatul alif wa nun. Rayyan, syab'an, okey. Yaqzan. So syab'an ni apa? Syab'an ni dia satu sifat. Sifat apa? Sifat rasa kenyang. Orang yang rasa kenyang. Itu sifat dia lah. Okey. So yaqzan maksudnya dia sedar ataupun dia bangkit lah, bukan tidur. Itu lawan pada yaqzan adalah tidur, sedar tidur. Itu dimaksudkan dengan sifat. Okey. Macam atas ni yang berbeza dengan atas ni sama ada nama orang, nama tempat, nama kabilah, kata nama khas lah. Tapi untuk yang bawah ni dia lebih sifat ataupun adjektif. Itu untuk yang pertama. Seterusnya yang kedua, wasfiyah yang kedua adalah gandingannya dengan wazan fa'il. So itu akramu, afdalu, ajmalu, okey, akramun nas. Okey. Semulia-mulia manusia, afdalun nas, ajmalun nas. So macam ada orang tanya ni. Ada orang tanya di antara sahabat-sahabat kamu, di antara kawan-kawan kamu, di antara kawan-kawan kamu, yang mana yang paling mulia sebagai contoh? Min baini kulli asdiqaik, okey, min baini kulli asdiqaik man huwa akramu. Man huwa akramu. Itu kita tak boleh baca man huwa akramun. Man huwa akramu. So ini adalah isim, akramu adalah isim. Tetapi dia wazan, dia punya apakah yang dimaksudkan dengan wazan fa'il ni? Okey, kita kena faham wazan tu adalah acuan lah. Kita panggil wazan ni adalah acuan. Tapi kalau ikut makna sebenar wazan ni dia lebih kepada timbangan. Tapi kalau kita nak maksud yang lebih faham, acuan. Maksud acuan ni macam mana? So acuan ni kita bayangkan kita buat kek, okay? Kita buat kek ke, biskut. So kita ada acuan bentuk bunga, bentuk rama-rama, bentuk hati. So macam itulah juga dalam ilmu saraf. So setiap perkataan tu kita boleh kenal pasti perkataan tu sama ada dia fa'il ataupun isim, ada beberapa acuan yang tertentu. Ada beberapa acuan dia. Okey. So yang ni isim tetapi dia dalam acuan seakan-akan dia bukan dalam seakan, dia dalam acuan fa'il. Akramu. Okey, akramu. Afdalu. Ajmalu. Dia menyifatkan dia, tapi yang ni isim tafdil lah, macam semulia-mulia orang, akramun nas, okey, afdalun nas, anta ajmalu, okey, anta ajmalu, awak lebih cantik, yang paling cantik. Itu maksudnya wasfiyah kat sini. Okey, jadi jelas kalau ada orang nama Akram macam mana? Kalau ada orang nama Akram tu pun samalah juga, kan? Kalau kita cakap ada orang tu dia nama Akram, Ustaz, macam mana? Kita nak cakap dia wasfiyah juga? Taklah. Kalau dia dah nama, so nama orang kita akan
terus klasifikasikan dia sebagai alamiah. Akramu. So, okay. Itu dia punya yang kedua. Yang ketiga dan yang terakhir adalah misalul wasfiyah ma'al adl. Adl. Untuk ini, untuk yang wasfiyah ni ada sedikit perincian lah, berbanding dengan yang Umar tadi ni. Umar, Zufar, Qutham ni. So dia hanya cakap yang Umar ni mungkin asalnya daripada Amir tak silap. So dia ditukarkan. Kenapa ditukarkan tu wallahu alam. Setakat sekarang ni saya tak tahu lah kenapa ditukarkan. Apa signifikan? Ada apa signifikan perkataan tu ditukarkan kepada bentuk yang macam ni. Apa signifikan ni wallahu alam. Tapi untuk yang ni, untuk wasfiyah dengan adil ni, so dia contoh masna, sulasa, ruba', ukhar. So apa dia punya maksud bila dirubahkan tu? Sebenarnya nak cakap macam ni. Kita nak cakap contoh kita nak suruh orang tu datang secara dua-dua. Okay, itini masna. Instead of kita cakap itini isnain isnain yaluhu isnain, itini isnaini yaluhu isnaini. So instead of kita cakap macam tu, kita cakap masna sahaja. Sulas. Macam tu juga. Datang tiga-tiga. Okay, instead of kita cakap datang tiga tak, kita cakap akan, maksud kita tak perlu nak ulang tiga salasah. Okay? Contoh, apa ayat yang penggunaan ni? Saya cuba tengok, saya pula nak tulis dia punya contoh ayat. So kalau tak ada contoh ayat nanti tak faham. Sekejap. Okey. Okey, contoh kan. Contoh kita nak cakap, contoh kita nak guna kat sini, okey, contoh kita nak guna contoh kat sini masna. Okey, so masna. Jadi contoh ayat kita guna ja'al qaumu masna. Ja'al qaumu masna. Okey, saya tulis ja'al qaumu masna. InsyaAllah. Ja'al qaumu lah, mana kalimat surah ni? Ya Allah, lupa kalimat surah. Alah, ambil yang lain lah, sulah salah. Ja'al qaumu sulah. Okey. Ja'al qaumu tak ingat. Ja'al qaumu sulata. Ja'al qaumu sulata. Saya nak tulis ja'al qaumu masna, tapi masna tak jumpa alif maksurah. Mana dah hilang. Okey, contoh ayat adalah ja'al qaumu sulata. Maksud dia apa? Okey, maksud dia adalah telah datang satu kaum, dalam keadaan macam mana dia datang? Dalam keadaan bertiga. Okey. So instead of kita cakap ja'u thalathatan. Instead kita cakap ja'u thalathatan, kita cakap ja'al qaumu thulatha. Itu yang dimaksudkan dengan
Thulatha kat sini. Okey, itu yang dimaksudkan dengan thulatha kat sini. Ja'al qaumu thulatha ataupun instead of kita cakap ja'u thalathatan kita cakap ja'al qaumu thulatha. Itu maksud dia. Signifikan kenapa dia ubah. Okey, ubah daripada sirah asal dia. Sirah asal untuk matna adalah isnain. Isnain. Okey, kita kena ingat baliklah. Itu yang disebabkan dipanggil far'iyah. Kenapa dipanggil far'iyah? Kerana adanya asal. Asal untuk perkataan matna, thulatha dengan rubah ni asalnya adalah matna sebagai contoh. Matna asalnya adalah isnain. Matna adalah isnain. Thulathu kat situ adalah thalathatun. Rubah tu adalah arba'atun. Okey. Yang ni untuk wasfiyah. Okey. Jadi mereka dia berubah daripada yang asal ni kepada yang selain pada asal, yang bercanggah dengan asal. Yang kita panggil sebagai ada adil, ada perubahan kat situ. Itu maksudnya kat sini. Wasfiyah dia kita sifatkan kedatangan. Sebagai contoh ja'al qaumu mathna, kita sifatkan kedatangan dia orang kaum ni datang secara dua-dua berpasangan, dua-dua. Ja'al qaumu thulatha, ja'al qaumu mathna, thulatha, ruba'a. Itu maksudnya. Okey, saya rasa jelas. Okey. So jadi sebelum kita pindah kepada ilah yang seterusnya, saya cuba sekali lagi nak recap balik. So isim ghairu munsharif atau ismul ladzi la yansharif merupakan satu cabang daripada isim. Okey, dia isim juga, tetapi kenapa dia ada satu cabang lain, kenapa dia ada satu grup lain? Kerana dia menyerupai fi'il. Dari segi apa dia menyerupai fi'il? Dia menyerupai fi'il dari segi penerimaan. Yang pertama dari segi penerimaannya kepada tanwin. So fi'il tak terima tanwin. Jadi isim ni yang asalnya tanwin yang merupakan ciri khas kepada isim, tapi dalam keadaan ni dia ada beberapa perkataan dia tidak menerima tanwin. Itu yang pertama. Yang kedua, okey, isim tidak menerima baris bawah. Sebagaimana kita tahu, baris bawah merupakan tanda khas, ciri khas yang membezakan isim dengan fi'il. Isim dengan fi'il. So, dua-dua ciri khas yang ada pada isim, ada beberapa ketika yang isim tersebut tak menerima dua ciri khas ni. Disebabkannya ada apa? Ada far'iyah tadi. Ada ilah far'iyah. Ada dua illatan far'iyatan. Dia mesti kena ada dua illatan far'iyatan. Okay, kenapa far'iyatan? Kerana dia keluar daripada norma asal dia. Perkataan asalnya kena macam ni, tetapi dia berubah, keluar daripada yang asal. So, ilah yang pertama kita panggil sebagai ilah lafziyah. Ilah yang kedua kita panggil sebagai ilah ma'nawiyah. So, ilah ma'nawiyah ni dia terpecah kepada dua. Sama ada alamiyah, ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai kata nama khas, dan juga wasfiyah, iaitu sifat ataupun adjektif. Dan ilah yang kedua lafziyah terbahagi kepada 6. Okey, pada 6. So kita dah tengoklah nanti, boleh tengok kat sini 6. So ilah far'iyah, kedua-dua ilah ni perlu digandingkan, iaitu ma'nawiyah perlu digandingkan dengan lafziyah. Okey, so ma'nawiyah untuk alamiah dia boleh digandingkan dengan salah satu daripada 6 yang tadi. 6 lafziyah. Tetapi untuk wasfiyah dia hanya boleh digandingkan dengan 3 sahaja daripada 6. Iaitu ziyadatul alif wan nun, waznul fa'il dengan adil. Okey, itu settle. Wa ammal illatani allatani taqumu kullu wahidatin minhuma maqama illatani fahuma. Sekarang ni kita akan pindah pula
pada ilah yang seterusnya, iaitu dia hanya ilah satu sahaja tetapi dia dah meliputi kedua-dua ilah yang tadi. Okey, ilah satu saja tapi dah meliputi kedua-dua ilah yang tadi. Okey. Ilah yang pertama adalah sighatun muntahal jumu' alif ta'nis al-maqsura awil mamdudah. Okey, nampak. So kat sini dia ada dua ilah. Dua ilah ini, okey, dua ilah ini sirah muntahal jumu', sirah muntahal jumu'. Sirah muntahal jumu' ini dia cukup dia sahaja. Kenapa perkataan ni dia ghair munsharif? Sebab sirah muntahal jumu'. Cukup. Tak perlu kita nak datangkan ilah yang lain. Berbeza dengan contohnya kita ada nama Zainab. Okey. Marartu bi Zainaba. Okey, aku melalui ataupun melepasi Zainab. Kenapa Zainaba? So kat situ kita perlu ada dua ilah. Yang pertama ilah alamiah dan kedua ilah ta'nis. Jadi untuk yang ni kita tak perlu. Kita hanya perlu satu ilah sahaja. Okey, jadi kita akan tengok satu persatu. Sorry, angin pula. Untuk sirah muntahal jumu', apakah yang dimaksudkan dengan sirah muntahal jumu'? Okey, kalau kita perhatikan maksud sirah muntahal jumu', muntaha ni maksudnya the max, paling hujung. Paling hujung. Okey, sirah muntahal jumu'. Di paling hujung lah. Apakah yang maksud dengan paling hujung? Sebagai contoh, kita kat sini kita ada perkataan. Okey, contoh perkataan kalbun. Kalbun. Kalbun maksudnya anjing lah. Anjing. So, anjing, anjing tu seekor lah. Kalau kita nak cakap anjing 2 ekor, kalbani. Okey, anjing 2 ekor, kalbani. Kalbun 1, kalbani 2. Dan kita boleh jamak anjing ni dengan jamak taksir. Jadilah aklabu. Aklabun. Okay, saya tulis kalbun. Ya, saya tulis kalbun. Nak buka ni takut tak nampak pula. Nak buka whiteboard takut tak nampak tak. Kalbani. Jadi aklabun. Aklabun. Itu dia punya jamak. So jamak ni, okay, yang jamak aklabun ni kita boleh jamakkan dia lagi. Jamak dia lagi. Jadilah dia akalib. Kita juga boleh panggil akalib. So akalib ni kita kalau tengok dia adalah sirah muntahal jumu' yang mana kita dah tak boleh nak jamakkan dia lagi. Itu yang terakhir. Nampak kat sini saya ada tulis kalbun, kalbani, aklabun, akalibu. Akalibu ni adalah sirah muntahal jumu'. Kalau tengok dekat komen tu ada perasan. Akalibu adalah sirah muntahal jumu'. Maksud sirah muntahal jumu' adalah, so kita ada sirah jamak sini. Jamak ni, aklabu ni dah jamak. Tapi kita boleh juga jamak. Kita tukar. Maksudnya nak menunjukkan betapa banyaknya anjing tu lah. Itu dia punya ni lah. Dia punya dari segi dalalah dia. Okay. Itu yang dimaksudkan sirah muntahal. Tapi lepas dia dah sampai akalibu, kita dah tak boleh nak jamakkan dia lagi. Itu final state dia. Final state untuk plural dia sampai situ saja. Cukup sampai situ. Dia dah tak boleh nak tukar lagi. Tak ada transformation lagi lepas tu. Dia dah tak boleh transform lah. Itu last dia. Okay. Macam daripada mufrad, kita boleh tukar kepada musanna tambah alif dengan nun. Dan kita boleh tukar daripada musanna kepada jamak. Yang ni jamak taksir. So dia ada dia punya pecahan kalau ingat balik. Pecahan jamak taksir. Daripada jamak taksir tu kita boleh jamakkan dia lagi jadi sirah muntahal jumu'. Itu yang dimaksudkan dengan sirah muntahal jumu' lah. So sirah ataupun bentuk jamak yang paling hujung. Okey. Jadi dan juga alifut ta'nits al-maqsurah awil mamdudah. Jadi kita dah tengok yang first tadi, at-ta'nits bi ghairi alif, maksudnya bila kita nampak perkataan tu ada alif kat hujung dia, okey, alif kat hujung sama ada maqsurah atau mamdudah. Jadi kita boleh kategorikan perkataan tersebut sebagai perempuan. So selain tanda ta marbutah kat hujung perkataan untuk membezakan nak menunjukkan dia perempuan, kita juga boleh cakap
Okey. Saya pada ta marbutah, kita boleh cakap adanya hujung perkataan tu adanya alif taknis lah, sama ada dia maksurah ataupun dia mamdudah. Okey. So kita akan tengok yang pertama. Amma sighatu muntahal jumu'i fadhabituha. Tak semua jamak tu dia boleh jadi sirah muntahal jumu' lah maksudnya kat sini, sebab dia ada dhabit. Dhabit ni maksud dia ada ketetapan dia. Dhabit ni dia ada apa? Dia ada ketetapan dia. Fadhabituha. Ustaz semestinya boleh buat. Okey, ada soalan. Sabar. Ini kita nak terangkan ni. Okey. So dia ada ketetapan dia, sirah muntahal jumu'. Ayyakuna al-ismu jam'a taksirin. So dia mestilah daripada jamak taksir. So dia mestilah jamak taksir. Okey. Dia mestilah jamak taksir. Dan waqad waqa'a ba'da alif taksirihi harfani. Jamak taksir. Okey. Harfani nahu masajida wa manabira wa afadila wa amajida wa amathila wa hawaidha wa tawamitha atau thalathatu ahruf wastuha sakin. Okey, nak cakapnya perkataan tersebut, contoh masjid. So masjid, masjidani. Okey. So masjid dia akan terus pergi jadi masajidah. Jadi dia punya sirah muntahal jumu' dia, bentuk dia macam mana? Bentuk dia akan wujudnya alif. Alif tu datang daripada mana? Alif tu datang daripada tak tahu dia datang daripada mana. Maksudnya alif tu datang di mana? Di mana? Dia datang selepas daripada huruf yang kedua. So huruf satu yang pertama, kedua datangnya alif, dan tiga dan keempat masajidah. Itu contoh yang pertama untuk masjid lah. So minbar, sebagai contoh minbar, manabira. So dia mestilah ada jamak taksir lah. Jadi kita kena cari apakah jamak taksir pada minbar lah. Jamak taksir untuk perkataan minbar sebagai contoh ada ke? So kita dengar manabira, manbarah. Okey. So yang dimaksudkan jamak taksir kat sini adalah perkataan isim ni dia mesti dijamakkan dengan jamak taksir. Jamak taksir. So contoh masajidah, manabira, afadila. Okey. Dan juga amajida, amatila dengan hawaidha. So ini adalah contoh-contoh untuk jamak taksir. Banyak lagi. Okey, banyak lagi. Ada beberapa lagi lah. Cumanya yang kita nak cakap, sirah dia macam ni. Nampak dia punya bentuk dia. Sirah dia. Bentuk dia sama. Dia ada pola dia. Okey, nampak ni dia ada sirah muntahal jumu'. So dia bukan jamak salim lah, dia jamak taksir. Okey. Itu yang pertama. So ataupun dia ada dua bentuk. Yang kedua dia ada pun tiga huruf wastuha sakin. Sebagai contoh kat sini miftah. Okey, miftah. Asal perkataan ni adalah miftah, tapi bila dia dijamakkan dengan jamak taksir tapi dalam bentuk sirah muntahal jumu', dia jamak taksir tapi dalam bentuk sirah muntahal jumu', jadi mafatihu, asafiru, qanadilu. Mafatihu ni daripada miftah. Okey, miftah. Nak tulis. Miftah. Miftahun. So mafa tambah alif tukar jadi ya, hu, mafatihu. Saya tulis ya. Jadilah dia mafatihu. So miftah,
tambah alif, lepas tu ada ta. Asalnya miftah lah, nampak sini. Daripada miftah jadi mafatihu. Mafatihu. Ha, daripada miftah. Okey. Yang seterusnya, contoh yang kedua adalah asafir. Asafir asalnya adalah daripada usfur. Usfur. Asafir asal daripada usfur. Usfur jadi asafir. Jadi kalau saya tulis, dia kena tulis lah. Kalau tulis baru nampak dia punya asal dia. Okay, usfur ni. Asafir jadi usfur. Asafir jadi usfur. Yang seterusnya ada qanadil, qindil. Qindil ni pelita. Qindil. So jadi qanadilu. Nampak? Qanadilu. Mafatihu asafiru. Qanadilu. Okey. Jadi itu adalah sirah muntahal jumuk yang kedua. So yang pertama kita cakap contoh adalah masajid. So dia tak ada ya, kat situ masajid sahaja. Dan yang kedua jadi mafatihu. Mafatihu. Asafiru mafatihu. Okey, ada persoalan? Okey, tak ada apa-apa soalan. So kita teruskan. Jadi kita dah tengok illah. Satu illah daripada dia ada dua lah. So illah yang dia satu illah yang boleh merangkumi dua illah yang kita dah tengok sebentar tadi lah. Contoh masajidu. Contoh kita ada cakap contoh yang tadi, contoh perkataan Zainab dengan masajid. So Zainab, kenapa dia tidak menerima tanwin? Kita cakap kat situ ada dua illah sahaja. Dua illah. Ada gandingan illah lah, ada dua illah. Tapi untuk perkataan masajid, kenapa dia tidak menerima tanwin? Hanya satu illah sahaja yang akan disebut, iaitu sirah jamak ataupun sirah muntahal jumuk. Okay, sirah muntahal jumuk dia ada dua. Sama ada dalam bentuk yang pertama ini. Okay. Waqa'a ba'da alif taksiri harfan. So dia ada satu alif yang memecahkan. Maksud dia kat situ alif taksiri itu, alif tu dia memecahkan binaan bentuk asal dia daripada asal masjid, tapi ada alif pecahkan, dia dah pecahkan dia, kemudian lepas alif tu ada dua huruf lagi. Itu dia masuk kat sini. Waqad waqa'a ba'da alif taksirihi harfani. Maksudnya kat situ. Okey, lepas daripada alif ni ada dua huruf ataupun salatu ahrufin wasluha sakin. Salatu ahrufin wasluha sakin. Okey, mafati miftah. So dia pecahkan. Okey, itu untuk sirah muntahal. Seterusnya kita pindah pada illah yang kedua pula. Wa amma alif ta'nits al-maqsurah. Nampak ni maksurah, alif maksurah. Alif maksurah ni sama ada dia alif memang hakiki alif ataupun dia ya yang tak ada titik lah. Okey, hubla, da'wa. Okey, kita kalau nak sebut, sebab tu kalau kita kalau dalam Al-Quran kita akan je fama hadhihi dunya illa mata. Kita guna hadhihi ad-dunya. Fama hadhihi ad-dunya illa al-mata. Jap, tengok ayat Quran tu. Ustaz, kenapa tiga huruf tengahnya sukun? Sekejap, kenapa? Dia tak boleh jadi 6 huruf tau. Tak jadi 6 huruf.
Salah satu ahrufin wastuha sakin. Salah satu ahrufin wastuha sakin. So yang dimaksudkan 3 huruf ni adalah 3 huruf yang asal awal dia, okey. Mana dah, dia tak boleh sebut sorry, ada soalan ni daripada Rabi'ah Zahari ni. So kalau tengok balik, okey, miftahun so 1 2 3 wastuha, tengah-tengah daripada 3 ni apa? Itu dimasukkan dengan 3 huruf, dia ambil yang awal, wastuha. Dia punya syarah tu dia cakap apakah yang dimaksudkan salah satu ahrufin wastuha sakin tu. So 1 2 3 yang asal, tengah-tengah dia ada yang sakin, sakin ni huruf yang mati lah. Itu yang dimaksudkan dengan 3 huruf. Kita kena tengok yang asal. Kita tak boleh ambil 6 sebab asal perkataan tersebut bukan 6 huruf. Asal perkataan tersebut adalah 5 huruf. Bila dia jadi sirah muntahal jemuk baru berubah jadi 6. Okey, berubah jadi 6. Dia nak cakap kat situ salah satu ahrufin wasatuha sakinun. So dia nak cakap kat situ asal perkataan tu miftahun. Okay, miftahun. Mim fatah tengah-tengah dia. Mim fatah tiga-tiga ni huruf ni. Mim fatah tengah-tengah dia. Okey, sebelum ta tu ada satu huruf yang berbaris mati. Okey, jelas kan? Harap jelas lah. Famal. Saya tengok famal hayat. Famal hayatun. Bukan, tu kan ad-dunya, ayat Quran. Ad-dunya, hadhihi dunya. Tak apalah, nanti boleh carilah. Boleh carilah kalau untuk ayat Quran tu. Okey. Itu untuk yang pertama, iaitu alif maksurah. Okey, alif maksurah. Kenapa dia panggil sebagai taknis? Kerana kalau kita nampak perkataan ni, kita boleh klasifikasikan dia sebagai perempuan. Itu maksud dengan taknis lah. Okey, hubla, quswa, dunya, da'wah. Okey, walaupun dia nama alif tetapi dia baris atas dakwah, alif maksurah. Hubla. Okey, yang seterusnya wa ammal alif ta'nis al-mamdudah. Al-mamdudah maksudnya apa? Dia ada alif dengan hamzah kat ujung. Alif dengan hamzah. Baydha, kahla, nafiqa, ulama, hamra. Okey. Hamra. Da'ja, hasna. Kahla, ulama. So ulama, kita ambil ulama sebab ulama ni perkataan yang kita biasa jumpa. So ulama, contohnya marartu bi ulama. Kita tak boleh cakap marartu bi ulama'i ataupun bi ulama'in. Okey. Dia tak ada ulama. Kenapa ulama? Kita cakaplah dia mempunyai satu ilah sahaja, iaitu dia ada alif ta'nis al-mamdudah. Okey, saya rasa itu jelas. فَكُلُّ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ هَذِهِ الْأَسْمَاءِ وَكَذَا مَا أَشْبَهُهَا لَا يَجُوزُ تَنْوِينُهُ وَيُخْفَضُ بِالْفَتْحَةِ نِيَابَةً عَنِ الْكَسْرَةِ نَحْوُ صَلَّى اللَّهُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِهِ. So apa yang dah disebutkan daripada isim-isim yang tadi, so nampak isim-isim tadi apa yang dah disebutkan tu, dan juga apa yang seumpama dengannya. So adalah lagi banyak perkataan-perkataan yang tak disebutkan. La yajuzu tanwinhu. So kita tidak boleh untuk menanwin. Kita tak boleh nak letak tanwin kat dia. Dan juga dia akan dikhafadkan dengan baris fathah niyabatan anil kasrah. Sebagai contoh, sallallahu ala Ibrahima khalilihi. Khalil badal lah. Again, ataupun sifat boleh. Okay. Khalilihi. Kemudian sifat. Okey.
Ala Ibrahim khalilihi. Ibrahim nampak? Perkataan Ibrahim tapi khalilihi ini yang merupakan tabi' kepada dia tabi' lah. Nanti kita akan belajar pasal tabi'. Khalil ni tabi', tapi tabi' dia baris bawah, Ibrahim ni baris atas. Sallallahu ala Ibrahim khalilihi wa nahu radhiyallahu an Umar amiril mu'minin. Radhiyallahu an Umar. Okay, an Umar amiril mu'minin. Amiril mu'minin. Nampak? فكل من إبراهيم وعمر مخفوض لدخول حرف الخفض عليه وعلامة خفضهما الفتحة نيابة عن الكسرة لأن كل واحد منهما اسم لا ينصرف والمانع من صرف إبراهيم العلمية والعجمة والمانع من صرف عمر العلمية والعدل وقس على ذلك. So perkataan iaitu Ibrahim dan Umar kedua-duanya adalah makhfud. Kerana apa? Lidukhul harfu khafdi alaihi. Sebab apa dia makhfud? Sebab ada huruf khafd yang datang sebelumnya. Untuk Ibrahim ada ala, untuk Umar ada an. Wa alamatu khafdihi al-fathatu. Okey? Alamatu khafdi adalah fathah. Nampak? Fathah. Niyabatan anil kasrah. Okey? Niyabatan yang menggantikan kasrah. Lianna kulla wahidin minhuma ismun la yansarif. Kerana setiap satu daripada kedua-duanya adalah isim yang tidak berubah. Wal mani'. Jadi kita kena tengok apakah yang menyebabkan kedua-duanya menjadi isim la yansarif. Wal mani' min sarf Ibrahim adalah ilmiyah dengan ujmah, dan wal mani' min sarf Umar adalah ilmiyah dengan adl. Waqis ala dhalik al-baqi. Dan kita kiaskanlah pada perkataan-perkataan yang lain pula. Tetapi kat sini yang penting, wa yashtaritu li khafdil ismi alladhi la yansarif bil fathati. Untuk kita menkhafadkan isim la yansarif dengan fathah ada syarat-syaratnya. Yang pertama, satu je lah sebenarnya. Satu, ayyakuna khaliyan min alif wa alla yud'a. Ada dua lah. Yang pertama, ayyakuna khaliyan minan alif wal lam wa alla yudafa ila ismin ba'dah. Okay, itu dia punya contoh dia. Yang pertama, fa in qatarana bi alif aw udhifa khufidha bil kasrah. Sekiranya, okay, so syarat dia apa? Yang pertama, dia mestilah bebas daripada alif dan lam. Perkataan tersebut tidak ada alif dan lam pada awalnya, ataupun dia tidak menjadi dalam keadaan idhafah. Maksudnya dia jadi mudhaf. Dia duduk kat depan. Okay, dia duduk kat depan. Dia tidak menjadi mudhaf. Sekiranya perkataan tersebut ada alif dan lam, perkataan yang kita tengok tadi, ataupun dia menjadi mudhaf, maka dia akan dikhafadkan dengan kasrah. Kembali pada asal. Nahwu qawlihi ta'ala wa antum aakifuna fil masajid. Seperti contoh dalam ayat Al-Quran, antum aakifun, kamu beriktikaf dalam ataupun duduk di dalam masjid. Kalau kita tengok, sebab kita dah baru je belajar tadi, masajid ini sirah muntahal jumu'. Sirah muntahal jumu' ini apa dia? Sirah muntahal jumu' ini adalah illah kepada ismul ladzi la yansarif. Tetapi kenapa dia baris bawah kat sini? Al-masajidi. Kerana adanya alif dan lam. Dan seterusnya, marartu bi hasna'i Quraisy. Jadi hasna' Quraisy. Okey, aku telah melalui ataupun aku telah berjumpa dengan orang-orang Quraisy yang noble Quraisy, hasna' Quraisy, macam tu. Hasna' Quraisy, orang-orang Quraisy yang baiklah, lebih kurang macam tu. Hasna'i. Tapi nak kena tengok hasna' ini. Hasna', kalau kita tengok balik ke atas, hasna' ini merupakan isim alladzi la yansarif, kerana ada alif ta'nis kat hujung dia. Alif ta'nis al-mamdudah kat hujung dia. Tapi kat sini dia baris bawah juga. Sebab apa? Sebab dia jadi mudhaf. Dia jadi mudhaf. Kalau jadi mudhaf, dia tak bolehlah nak dikhafadkan dengan fathah, tapi dikhafadkan dengan kasrah.
Okey. Alhamdulillah dah faham. Okey, bagus. Alhamdulillah dah faham. Boleh. So, ada beberapa soalan je buat masa ni. Ada soalan. Sebelum kita terus kepada tajuk yang seterusnya. Okey, tak ada apa-apa soalan kot saya rasa. So, saja nak kongsi kat sini. Ada orang yang telah dia dah sekejap. Dia dah buat satu bait untuk menghafal ilah kepada ilah kepada isim ghair munsharif, ijma', wazin. Saya tulis wazin adilan an bima'rifatin rakib ujmatan alamak pula sekarang ujmatan rakib ujmatan fal wasfu qad kamula. Okey, ini ada satu ni. Alamak, dia tak jadilah. Sorry, sekejap saya tulis balik. Ni dia punya tak jelas lah. Ada orang dah nazamkan. Okey, nazamkan ilah-ilah untuk Okey, ijma' wazin adilan anith bima'rifatin. So ijma' maksudnya jamak. So jamak tu dia mestilah dalam sirah muntahal jumu'. Wazin tu adalah wazin fa'il. Wazin fa'il yang mana dia merupakan ilah juga. Adilan ni maksud apa? Adalah berubah. Anith sama ada anith dengan alif ataupun anith tanpa alif. Bima'rifatin maksudnya ilmiah. Alamak, dia jadi tak cantik lah tulis yang tu. Saya tulis balik. Dia jadi inilah ijma' wazin adilan anith bima'rifatin. Okey, baru rakib ujmatan fal wasfu qad Allah kamula. Ni baru nampak. Okey, ni betul. Ijma'
ijma' ijma' wazin adilan anith bima'rifatin. Maksudnya ini ilah dia adalah sebab dia jamak, kemudian dia wazin fa'il, kemudian dia adil. Lepas tu anis maksudnya dia diperempuankan. Maksud mana dia diperempuankan dengan alif, sama ada alif maksurah ataupun alif mamdudah, ataupun dengan selain daripada alif maksurah juga alif mamdudah. Kita dah tengok tadi. Anis bima'rifatin. Ma'rifah ni maksud apa? Alamiah. Rakib ujmatan, tarkib, kemudian ada ujmah juga. Fal wasfu qad kamula, dan juga wasfiyah. Cumanya dia punya susunan ni tidaklah macam yang kita tengok tadi lah. Susunan dia lain sikit lah. Tapi untuk senang hafal, kalau dah faham yang ni, kalau hafal ni bolehlah nak syarahkan macam mana. Ijma' wazin adilan anith bima'rifatin rakib ujmatan fal wasfu qad kamula. Ijma' wazin adilan anith bima'rifatin rakib ujmatan fal wasfu qad kamula. Okey, itu ilah untuk yang menjadikan isim itu ghairu munsarif. Saya rasa jelas. Okey. Jadi alhamdulillah kita dah selesai tengok 3 daripada 4. Okey, ahwal taghyir awakhir kalimah ataupun keadaan-keadaan yang mana hujung perkataan tu akan berubah, sama ada dia jadi rafa', nasab ataupun khafad. Dan yang keempat, yang terakhir ni kita akan tengok jazm pula. So jazm ni kita baca alamatul jazm. Sekarang tengok alamatul jazm. Qala walil jazmi alamatan. Untuk jazm tu dia ada dua tanda. As-sukunu wal hadfu. Adanya sukun dan juga adanya hadf. Wa aqulu yumkinuka an tahkuma 'ala al-kalimati bi annaha majzumatun idza wajadta fiha wahidan min amrayni. Al-awwalu as-sukunu wa huwa al-'alamatu al-asliyatu للجزم والثاني الحذف وهو العلامة الفرعية ولكل واحدة من هاتين العلامتين مواضع سنذكرها لك فيما يلي. Nampak mawadhi'un, saya baca mawadhi'un bukannya mawadhi'un. Mawadhi'un, kenapa mawadhi'un? Sebab dia isim ghairu munsharif, tak ada alif dan lam, dan juga dia bukan mudhaf. So dia akan jadi apa ilah dia? Ijma'. Dia jamak. Jamak apa? Jamak ala sirah jamak jamak sirah muntaha al-jumu'. Sirah muntaha al-jumu'. Nampak? Sirah muntaha al-jumu'. Jadi kat sini kita dah cakap, okay, kalimah tu kita boleh hukumkan dia sebab kita boleh hukumkan dia dengan jazm sekiranya kita dapati pada perkataan tersebut ada satu daripada dua perkara ini, iaitu sama ada dia berbaris sukun yang merupakan tanda asal kepada jazm ataupun dia dibuang. Ada beberapa perkataan daripada perkataan tersebut, ada beberapa huruf daripada perkataan tersebut yang dibuang. Yang hazaf ni adalah alamah far'iyah. So walikulli wahidatin min hatani al-alamataini mawadhi'un sanadkuruha fima yali. Sanadkuruha laka fima yali. So kita tengok. Jadi kita kat sini khafad yang perbincangan yang kita baru selesai tadi, fokus dia kepada isim sahaja. Sekarang ni kita boleh ubah fokus kita kepada fi'il sahaja. So jangan terkelirulah fi'il dengan isim. Okey. Qala al-musannifu fa amma sukun fa yakunu alamatan lil jazmi fil fi'l al-mudari' as-sahih al-akhiri. Fa amma sukun fa yakunu alamatan lil jazmi fil fi'l al-mudari' as-sahih al-akhiri. وأقول للسكون موضع واحد يكون فيه علامة على أن الكلمة مجزومة. So sukun ni dia hanya ada satu tempat sahaja. Okey, hanya ada satu tempat saja, iaitu pada fi'il mudhari' as-sahih al-akhir, yang mana fi'il mudhari' itu hujung perkataan dia, sebagai contoh yusafiru. Ra yang hujung itu dia adalah huruf yang sahih. Apakah maksud huruf sahih? Huruf yang bukan alif, waw dan ya. Itu yang dipanggil sebagai huruf sahih. Kalau huruf tu di hujung alif, waw dan ya, dia akan dipanggil sebagai huruf mu'tal. Huruf harfu al-mu'tal ataupun
huruf al-mu'tallah. Okey. Jadi kita tengok sini. وهذا الموضع هو الفعل المضارع الصحيح الآخر. يعني satu je. ومعنى كونه صحيح الآخر أن آخره ليس حرفا من حروف العلة الثلاثة التي هي ألف واو والواو والياء. Ini saya sejelas. Okay, kita boleh faham. Yang dia nak cakap sini makna sahih akhir ni maknanya apa? Maknanya adalah perkataan huruf yang hujung sekali bagi perkataan tersebut ataupun pada fa'il tersebut bukannya huruf salah satu daripada huruf illah yang tiga iaitu alif waw dan ya. Wa mithalul fi'l mudhari' as-sahih al-akhir yal'ab, yanjah, yusafir, ya'idu, yas'al. Kalau kita perhatikan yang hujung-hujung ni, nampak yang ni, okey, yal'abu ba itu, yanjahu ha itu, yusafiru ra itu, ya'idu tu dal dia, yas'alu tu lam dia. So hujung-hujung perkataan ni semua apa dia? Semuanya huruf selain daripada alif dan ya. Sebab itu dikatakan sahih al-akhir. Fa idza qulta lam yal'ab aliyun. Lam yal'ab aliyun. Ali ni nampak bila dalam keadaan jazam maka dia bolehlah dijazamkan dengan sukun. Kenapa cakap dalam keadaan jazam pula? Kerana adanya lam kat depan ni. Kita akan tengok huruf harfu jawazim ni apa? Kerana ada lam kat depan ni. Bila ada lam kat depan ni secara automatik dia akan merubah perkataan atau merubah baris hujung perkataan tersebut yang asalnya adalah baris depan tetapi dia berubah jadi baris sukun kerana ada lam kat situ. Lam yal'ab aliyun. Ali tidak bermain, tidak bermain Ali. Ali tidak bermain. Yang kedua lam yanjah balidu. Lam yanjah balidun. Okay, yanjah yang asalnya yanjahu tapi disebabkan ada lam maka dia mengubah dia punya amil jazm daripada baris depan kepada baris mati. Balidun, orang yang tidak cerdik ataupun orang bodoh. Lam yusafir akhuka wa lam ya'id Ibrahimu Khalidan bi syai'in. Wa lam yas'al Bakrun al-ustada. Fa kullu min hadhihi al-af'al majzumun. Semua fi'il ni, okey, fi'il ni semua adalah majzum li sabqi harfil jazm alladhi huwa lam alih, disebabkan adanya huruf lam sebelumnya. Okay, so lam ni sebagai harfu jazm. Wa alamatu jazmihi as-sukunu. Jadi apakah tanda jazam dia? As-sukun. Wa alamatu jazmihi as-sukun. Wa kullu wahidin min hadhihi al-af'al fi'lun mudhari'un sahihul akhir. Dan semua fi'il ni adalah fi'il yang mana hujung dia adalah huruf sahih. Okey. Saya rasa itu jelas, tak ada nak cerita panjang sangat. Seterusnya mawadhi'ul hadfi. Mawadhi'ul hadfi. Jadi kita akan tengok tanda yang kedua untuk jazm. Yang pertama tadi kita dah selesai tengok iaitu sukun. Yang mana sukun ni dia terjadi kepada fi'il mudhari' yang fi'il mudhari' lah, dia tak boleh jadi pada fi'il lain. Jazm ni tak akan jadi pada fi'il lain, dia akan jadi pada fi'il mudhari' sahaja. Okey, kerana fi'il mudhari' mu'rab itu jelas. Yang mana fi'il mudhari' tersebut dia mestilah sahih al-akhir. Hujung perkataan dia mestilah huruf yang sahih. Sebenarnya kita mawadhi'ul hadfi. Qala wa amma al-hadfu fayakunu 'alamatan lil jazmi fil fi'l al-mudhari' al-mu'tal lil akhiri wa fil af'al al-khamsati allati raf'uha bi thabati an-nun. Untuk hazaf pula, okey, maka hazaf maksudnya buanglah. Buang. Hazaf ini menjadi tanda kepada jazam ni pada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' macam mana? Yang mu'tal akhir. Itu yang pertama. Yang mu'tal akhir nanti kita akan tengok apa maksud dia, dan juga pada af'al khamsah. Ingat balik af'al khamsah allati raf'uha bi thabatin. Yang mana af'al khamsah ni dalam keadaan rafa', dia tanda rafa' dia adalah dengan subutnya an-nun. Okey, jelas? Wa aqulu للحذف موضعا يكون في كل واحد منهما دليلا وعلامة على جزم الكلمة. Untuk hazaf ni dia ada dua tempat. Okey, untuk hazaf ni dia ada dua tempat. Bila mana kita tengok kat dua tempat ni, okey, adanya berlaku hazaf ni merupakan dalil ataupun bukti kepada jazamnya
kalimat tersebut. Kita akan tengok al-mawdi'ul awal. Ini adalah tempat yang pertama. Al-fa'lul mudhari'ul mu'tallul al-akhiri. Al-mu'tal al-akhiri. Al-akhir al-mu'tal al-akhiru. Ini kan salah mu'tal al-akhiri pula. Okey. Fi'il mudhari' yang mu'tal di hujungnya. Wa ma'na kaunihi mu'tal al-akhiri anna akhirahu harfun min hurufil 'illah ats-tsalatsa allati hiya al-alif wal waw wal ya. Itu jelas. Itu je jelas. Yang mana huruf fi'il tersebut, huruf hujung dia adalah huruf salah satu pada huruf sakit, iaitu alif waw dan ya. Famithalul fi'il mudhari' mu'tal akhir alladhi akhiru alif yas'a. So ini contoh untuk yang mana hujung dia alif, yas'a, yarda, yahwa, yan'a dengan ya, yabqa. Ya, yabqa. Okey, nampak sini. Anta tantiqu bihadhil af'al fatajidu akhiraha fi an-nutqi alifan wa innama tuktabu al-alifu ya'an li sababi ta'arrufihi fi rasmi al-hurufi al-imla. So kita kalau sebut contohnya yang tadi ni, dia ada bagi footnote sikit. Yas'a, yarda, yahwa, yan'a, yabqa. So fi'il ni kalau secara sebutan dia, okey, ini apa dia punya ni. Kita sebut fi'il tersebut kita dapati dari segi sebutan hujung perkataan tersebut adalah huruf alif. Tetapi dia tidak ditulis dengan alif tetapi ditulis dengan ya. Kenapa? Sebab dia kita lisababin. Lisababin. Okey, wa innama tuktabul alifu ya'an lisababin ta'rifuhu fi rasmi al-huruf. Kita nak tahu perkataan ni kita kena tengok kitab imla. Kenapa? Kenapa daripada alif tu asalnya disebut alif tapi ditulis sebagai ya. Itu kita kena buka kitab imla lah pula. Okey. Itu yang contoh untuk alif. Wa mithalul fi'l mudhari' alladhi akhiru waw. Kita waw pula yad'u, yarju, yablu, yasmu, yaqsu, yanbu. Okey, nampak ni. Waw. Semua hujung dia waw. Wa mithalul fi'l mudhari' alladhi akhiruhu ya. Alladhi akhiru ya. Yu'ti, yaqdi, yastaghshi, yuhyi, yalwin. Kalau kita perasan, kita perasan macam mana kita nak bezakan kalau contoh kalau kita baca kitab kan. Contoh kalau kita baca kitab, okey, kalau dalam kitab kita kadang-kadang dia tak jaga benda ni. Alif maksurah ni tak jaga, terutamanya kitab yang saya daripada tibaah Mesir lah. Kalau daripada cetakan Mesir kadang-kadang dia tak jaga. So kita akan tengok baris huruf sebelum dia. Kalau baris bawah maka kita tahu dia adalah ya. Kalau dia baris atas sebelum dia sebelum huruf yang ni dia baris atas, maka kita tahu dia sebenarnya adalah alif maksurah, bukannya ya. Itu dia. Okey. Fa idza qulta lam yas'a aliyun ila al-majdi. Lam yas'a aliyun. Yas'a mana yas'a? Yas'a kita tengok yas'a ni. Ini contoh dia. Dia ambil isim fi'il ni yas'a. So dalam ayat lam yas'a aliyun ila al-majdi. So kita tahulah lam ni dia akan menjazamkan fi'il. So fi'il akan dijazamkan yang pertama dengan sukun, yang kedua dengan hazfu. Kat sini huruf yang dihazaf adalah huruf illah, huruf yang sakit ni dibuang. Lam yas'a aliyun ilal majdi. Ali ini tidak dapat sampai, tidak dapat berjalan kepada keunggulan ataupun kemuliaan majdi. Fa inna yas'a majzumun. Perkataan yas'a ni dia majzum. Nampak? Dia, tulisan dia pun tak ada ya kat situ, majzum. Disabaqi harfil jazmi alaih. Disebabkan, kenapa dijazam dengan? Sebabkan ada didahului dengan huruf jazm, iaitu lam. Wa alamatu jazfihi hadfu al-alif. Dia alamat dia apa? Alamat dia, tanda dia apa? Tanda dia adalah jazm. Tanda jazm dia apa? Adalah hadful alif. Wal fathatu qablaha dalilun 'alaiha. Nampak? Macam mana kita nak tahu yang itu hadf alif ke hadaf ya? Kita tengok sebelum dia. So kalau sebelumnya berbaris atas yas'a, jadi kita jelas-jelas kita cakap je yang dibuang, kata yang digugurkan adalah alif. Wa huwa fi'lun mudhari' mu'tal al-akhir. Wa idza qulta lam yad'u Muhammadun illa ila al-haq
Okey, Muhammad ini tidak menyeru kecuali kepada kebenaran. Lam yad'u Muhammad, lam yad'u Muhammad, Muhammad tidak menyeru illa ilal haq, kecuali kepada kebenaran. Fa inna yad'u, okay, yad'u ni, okey, perkataan yad'u ni fi'lun mudhari' majzum. Dia fi'il mudhari' majzum, yang majzum, yang jazm. Disabqi harfil jazmi alaih, disebabkan adanya huruf jazm yang mendahulinya. Ini jelas. Wa alamatu jazmihi hadful waw. Okey, alamat jazm ni adalah dibuang. Huruf apa yang dibuang? Waw. Kenapa huruf waw pula yang dibuang? Wa dhammatu qablaha dalilun 'alaiha. Okey, macam mana kita tahu? Sebab huruf sebelumnya berbaris dhammah. Jadi kita automatik kita akan tahu huruf yang dibuang adalah huruf waw. Huruf waw. Okey, wa idza qulta lam yu'ti Muhammadan illa Khalidan. Yu'ti, Muhammad tidak memberikan kecuali kepada Khalid sahaja. فإن يعطي ini, كيف perkataan يعطي فعل مضارع مجزوم لسبق حرف الجزم عليه وعلامة جزمه حذف الياء والكسرة قبلها دليل عليها وقس على ذلك أخواتها. So kita tengok di sini يعطي dia fi'il mudhari', dia majzum. Kenapa dia majzum? Kerana adanya huruf jazm yang mendahulinya, iaitu huruf lam. So tanda dia jazam apa dia? Hadaf. Tapi dia apa huruf yang digugurkan ataupun dibuang ya. Macam mana kita tahu huruf ya pula yang dibuangkan? Sebab ada kasrah sebelumnya yang menjadi bukti kepada yang dibuang adalah huruf ya. Huruf ya. Okey. Waqis ala dhalika akhwatiha, dan kita juga bolehlah mengkiaskan perkara sebegini dengan kerabat-kerabat dia yang lain pula. Ada saudara-saudara dia yang lain. Okey. Jelas? Itu tempat yang pertama. Tempat yang kedua pula adalah al-af'al al-khamsati allati tarfa'u bi thubutin nun. Wa qad sabaqa bayanha wa mithaluha yadribani wa tadribani ويضربون وتضربون وتضربين تقول يا لم يضربا ولم تضربا ولم يضربوا ولم تضربوا ولم تضربي لكل واحد من هذه الأفعال فعل مضارع مجزوم لسبق حذف الجزم الذي هو لم عليه وعلامة جزمه حذف النون والألف أو الواو أو الياء فاعل مبني على سكون في محل رفع. So tempat yang kedua, yang first, okay, hadaf ni merupakan tanda sampingan ataupun tanda bukan asal lah. Okay, yang asal lah sukun. So dia tanda hadaf ni dia masuk pada dua tempat. Yang pertama kita baru je tengok fi'il mudhari' yang hujungnya adalah hadfun nun, huruf akhirnya adalah fi'il harful mu'tal. So kalau huruf akhirnya adalah harful mu'tal, jadi dia akan dijazamkan dengan dibuangnya harful mu'tal. Semua harful mu'tal tersebut adalah alif, waw ataupun ya. So tanda yang kedua adalah asma' al-khamsah. Asma' al-khamsah yang mana dia ketika rafa' dia dirafa'kan dengan subut nun. Kita dah waqad sabaqa bayanuha. So kita dah terangkan. Kita dah tahu dah apa dia punya perincian ni, penerangan kita dah tahu. Contohnya kat sini yadribani wa tadribani, yadribuna wa tadribuna wa tadribina. Ini adalah contoh untuk asma' al-khamsah bagi fi'il daraba yadribu. So contoh dalam ayat kita akan cakap lam yadriba wa lam tadriba wa lam yadribu wa lam tadribu wa lam tadribi likulli wahidin min hadhihi al-af'ali. So setiap satu daripada fi'il-fi'il tersebut ataupun fi'il ini adalah fi'lun mudhari' majzum. Dia adalah fi'il mudhari' majzum. Kenapa dia fi'il mudhari' majzum? Kenapa dia majzum? Disabaqi harfil jazm. Sebab adanya harful jazm alladhi huwa lam, yang mana huruf jazm tersebut adalah lam. Wa alamatu jazbihi hadfu an-nun. Apakah tanda dia? Tanda jazm dia adalah hadfu nun. Nunnya dibuang. Nun mana? Nun kat hujung dia ni. Okay, yang nampak yadribani. Yadribani. Bila masuk je lam, terus nun mana? Sorry. Nun yang ada dekat ni kat sini. Yang ada dekat yadriba ni terus hilang. Seterusnya tadribani. Asalnya tadribani, tapi bila masuk je lam kat depan tu jadi lam tadriba. Seterusnya yadribuna. Jadi lam yadribu. Nampak?
yang lam yadribu. Nun tu dibuang. Seterusnya lam tadribu dengan lam tadribi. Lam tadribi. Alright. Okey, jelas? Saya rasa kita dah selesai tengok kita dah selesai tengok perbincangan kita berkenaan dengan tanda-tanda untuk jazm. Yang mana kalau kita tahu jazm ni ada dua tanda. So sukun dan juga hadaf. Dan kita kena tahu jazm ni hanya terjadi kepada fi'il sahaja, iaitu fi'il mudhari'. Sebab fi'il mudhari' adalah fi'il yang mu'rab, fi'il lain adalah fi'il mabni. Okey, itu first. So kita dah tengok tanda yang pertama adalah sukun yang merupakan tanda asal, hanya satu tempat sahaja iaitu fi'il mudhari' sahih al-akhir. Dan hazaf ni ada dua tempat, iaitu yang pertama fi'il mudhari' juga tapi dia al-mu'tal al-akhir. Itu yang pertama. Yang kedua adalah af'al al-khamsah. Af'al al-khamsah. Okey, setakat ni ada persoalan ke? Ada persoalan ke? Sebab yang lepas ni tajuk lepas ni al-mu'arabat ni dia lebih kepada murajaah sahaja. Dia just murajaah je apa yang kita dah tengok sebelum ni. Kenapa dia buat murajaah? Kenapa dia buat juga murajaah? Sebab nak menunjukkan betapa pentingnya kita untuk memahami perkara yang basic ini dulu. Yang atas tu perkara basic. Okey, perkara basic. Apa yang berlaku? Apakah yang dimaksud dengan i'rab? Kita dah tengok apakah yang dimaksudkan dengan i'rab. I'rab adalah perubahan. Okey. So, i'rab ni, perubahan ni dia hanya akan berlaku pada 4 state sahaja. Ada 4 jenis sahaja perubahan, sama ada dia rafa', okey, nasab ataupun nasab, jazm ataupun khafad ataupun jazm. So, setiap satu daripada state ni ataupun setiap satu daripada keadaan ni dia ada dia punya tanda-tanda. Kita dah tengok. Jadi sekarang ni dia akan bincang balik. Nampak? Dia nak tunjukkan yang biar kita ni betul-betul faham. Betul-betul faham apa yang kita dah tengok. Seterusnya kita akan pergi kepada al-mu'arabat. Al-mu'arabat. Qala faslun. Al-mu'arabatu qisman. Qismun yu'rabu bil harakati wa qismun yu'rabu bil hurufi. Okey, al-mu'arabat faslun. Al-mu'arabat qismani. Al-mu'arabat ni terbahagi Ustaz lam huruf jazm. Okey, soalan daripada saudara Imran Ropidi ni. Ya, dia tengoklah lam tu apa? Lam nafi ke lam nahi? So lam ni dia pecah pula. Lam nafi ke lam nahi? Apa beza lam nahi dengan nafi? Nahi tu nahi. Nahi tu macam apa? Jangan makan. Kita larang. Nahi tu larang. Nahi terlarang. Nafi tu kita menafikan. Okey. La akulu. Kalau dia lam nafi, dia tidaklah jazm. Kalau dia lam nahi, okay, dia menegah, waktu tu barulah dia jazm. Lam nahi. Lam. Tengoklah dia lam nahi ke lam ni. Lam alif, lam pula, la. Tengoklah dia la nahi ke la nafi. Itu kena tengok. Nanti kita akan tengok, jangan risau. Huruf jazm nanti kita akan tengok pada perbincangan seterusnya. Ada perbincangan dia. Okey, al-mu'arabat. Okey, boleh saya teruskan? Al-mu'arabatu qisman. Qismun yu'arabu bil harakati wa qismun yu'arabu bil hurufi. Okey, bahagian yang di'irabkan dengan harakat dan juga bahagian yang di'irabkan dengan huruf. Apakah yang dimaksudkan dengan bahagian yang di'irabkan dengan harakat, bahagian yang di'irabkan dengan huruf? Dia nak cerita kat sini pecahan kepada apa?
pecahan kepada tanda-tanda i'rab. Okay, tanda-tanda i'rab. Tanda-tanda i'rab tadi yang kita tengok sama ada dia dalam keadaan rafa', nasab, khafad atau jazm, kita boleh pecahkan tanda-tanda tersebut kepada dua grup, iaitu grup tanda-tanda itu, grup dia yang pertama adalah harakat ataupun baris. Grup yang kedua adalah huruf. Nampak? Itu grup pertama dengan huruf, grup yang kedua. Okey, kita akan tengok. Wa aqulu arada al-muallif rahimahullahu ta'ala bihadha al-fasli ay yubayyina ala wajhi al-ijmal. Al-ijmal. So, nampak kat sini dia ada arada al-muallif. So, Ibnu Ajrub kenapa dia nak tulis juga ataupun nak sebut juga dalam dia punya matan, kenapa nak sebut bab murabat ni, sebenarnya untuk dia menerangkan secara ijmal, secara menyeluruh, secara menyeluruh. So apa nota kaki cakap fasluha fi ma sabaq li tafham wa ajma, okey, wa ajmaluha huna wa ajmalaha huna. Okay, sorry. Fasalaha fi ma sabaqa litafham wa ajmalaha huna litahfaz. So, sebelum ni kenapa dia cerita secara terperinci untuk kita faham. Sekarang ni kenapa dia ringkas ataupun dia cerita secara umum untuk kita hafal. Itu dia punya murad dia ataupun dia punya objektif dia. Hukmu ma sabaqa tafsiluhu fi mawadhi'il i'rab. Hukum apa yang telah kita perincikan sebelum ini tentang mawadhi' al-i'rab, mawadhi' al-i'rab lah. Mawadhi' al-i'rab. Wal mawadhi' allati sabaqa dhikru ahkamiha fil i'rab tafsilan thamaniyah. So, mawadhi', tempat-tempat i'rab, okey, yang kita telah sebut tadi secara terperinci ada 8. Tempat dia ada 8. Wahya yang pertama adalah ismul mufrad. Nampak kalau kita perasan ketika kita membicarakan tentang rafa', nasab dengan khafad, kita akan sebut tentang isim mufrad. Yang kedua kita akan sebut tentang jamak taksir. Yang seterusnya kita akan sebut tentang jamak muannas salim, fi'il mudhari'. Kita juga akan sebut musanna, jamak mudzakkar salim, af'al khamsah. So ini adalah 8. Wa hadhihi al-anwa' allati hiya mawadhi'ul i'rab, yang mana dan pecahan-pecahan ini, jenis-jenis yang kita baru sebut ni, dia merupakan tempat-tempat i'rab. Tanqasimu ila qismaini. So yang ni kita ada tempat ni ada 8. So 8 ni dia akan dipecahkan kepada dua bahagian pula. Al-qismul awwal yu'rabu bil harakat wal qismul thani yu'rabu bil hurufi wa sayati bayanu kulli naw'in minhuma tafsila. Nampak? Okay, jadi kat sini kena faham lah. Kena faham. So, yang first objektif kenapa Ibnu Ajrum menulis bab ni, yang first untuk dia menceritakan secara menyeluruh. Okay, menyeluruh. So, pecahan yang dia dah berikan dalam ini merupakan pecahan daripada pecahan mawadhi' al-i'rab. So, kita tahu tempat-tempat yang di-i'rabkan, tempat-tempat i'rab semua sekali secara menyeluruh ada 8. So, daripada 8 ni kita pecahkan kepada dua, iaitu apa yang tanda i'rab tanda i'rab padanya dengan harakat, apa yang di-i'rabkan dengan harakat, dan apa yang di-i'rabkan dengan huruf. Kita akan tengok. Okey, mungkin macam pening kepala sikit, tapi tak apa, kita akan tengok, nanti kita akan faham. Al-mu'rab bil harakat. Al-mu'rab bil harakat. Ustaz, sebab apa hukma tidak dibaca dengan tanwin fathah? Sebab apa hukma tidak dibaca dengan tanwin fathah? Mana? Hukma tidak dibaca dengan tanwin fathah. Ayat yang mana tu? Hukmah yang ni kata hukmah ni
Sebab dia hukmah tu tidak dibaca dengan tanwin fathah. Sebabnya hukmah tu hukmah ma kat situ ma alladhi. Jadi dia diidhafahkan. Dia diidhafahkan kepada ma. Sebab tu dia maksudnya apa kat sini? So dia dalam keadaan tarkib idhafi lah kat sini. So yang hukmah ni dalam keadaan mudhaf, ma ni jadi mudhafun ilaih. Ma ni dia membawa maksud alladhi. Alladhi. Hukm alladhi lah. Hukm alladhi sabaqa tafsiluhu. Hukma ma sabaqa tafsiluhu. Itu sebab idhafah. Sebab tu dia hukmah ni tidak dibaca dengan tanwin. Sebab dia dalam keadaan idhafah. Dia diidhafahkan ataupun ma ni diidhafahkan kepada dia. Jadi dia ni mudhafun ilaih. Macam tu faham? Okey. Alright. المعربات بالحركات قال المصنف فالذي يعرب بالحركات أربعة أشياء الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. Adapun yang dii'rabkan dengan harakat ada 4 perkara. Yang pertama isim mufrad, kedua jamak taksir, ketiga jamak muannas salim, keempat fi'il mudhari' yang tidak berhubung ataupun yang pada hujungnya tidak bersambung dengan apa-apa. So kalau kita lihat kat sini, so perbincangan dia adalah berkenaan dengan 8 perkara ni, thamaniyah ni. Okey, thamaniyah. Dia nak menerangkan, so daripada 8 ni ada yang tempat-tempat dii'rabkan dengan huruf dan ada tempat-tempat yang dii'rabkan dengan baris. Yang pertama kita akan tengok tempat-tempat yang dii'rab ataupun tanda i'rab dia adalah baris. So dia ada 4 tempat. Yang pertama ismin mufrad. Isim mufrad ni dia akan dii'rabkan dengan baris. Sama ada baris dhammah, fathah ataupun kasrah. Jamak taksir pun sama ada dhammah, fathah ataupun kasrah. Jamak muannas salim sama ada dhammah ataupun kasrah. Okey. Untuk yang ni pula fi'il mudhari' ni sama ada dhammah, fathah ataupun sukun. Nanti kita akan tengok. Wa aqulu al-harakat thalathatun. So baris ni secara asasnya ada 3. Baris ni ada 3. Wal harakat salasatun wa hiya ad-dhammatu wal fathatu wal kasratu wa yulhaqu biha as-sukunu. Sukun ni sebenarnya dia hanya mulhaq saja. Mulhaq ni maksudnya apa? So boleh jadi pada asalnya sukun ni tak ada baris pun. Okey, tak ada baris pun. Tapi nak nampak dia ada, nampak wujud dia orang letaklah baris, orang letak satu bulatan di atas huruf. Itu. Sebab tu dia tidak termasuk, dia tidak geng dengan yang 3 asal ni lah. Sebab dia adalah mulhaq sahaja. Dia bukannya, dia mulhaq ni biasanya dia yang jadi sampingan lah. Dia ikut, yulhaqu biha, yulhaqunya. Yulhaq ni maksudnya diikut. Tak apa, ini tak payah pening lah, tak pening. Kemudian kita tahu, tanda baris ada 3, dhammah, fathah, kasrah. Ataupun yang keempat, yang dia ni lah, macam special sikit adalah sukun. Itu je kita faham. Waqad alimta anna al-mu'arabat ala qismain. Dan kita juga dah tahu yang mu'arabat ni, mu'arabat ni, apa-apa perkataan yang di'irabkan ni, tanda kepada i'rab ni dia ada 2. Kita boleh pecahkan kepada 2. Qismun yu'arabu bil harakat, tanda i'rab dengan harakat, wa qismun yu'arabu bil huruf, dan juga tanda i'rab dengan huruf. Wa hadha syuru'un fi bayan al-qism al-awwal alladhi yu'arabu bil harakat wa huwa 4 asya'a. So sekarang ini kita akan kita sedang membincangkan tentang kism yang pertama, iaitu kita menerangkan kism yang pertama, iaitu yu'arabu bil harakat, yang di'irabkan dengan harakat, wa huwa 4 asya'a. So dia ada 4 arba'atu asya'a. So dia ada 4 perkara. Okey, al-ismul mufradu. Yang pertama adalah isim mufrad. Wa mithaluhu Muhammadun wad-darsu min qawlika dzakara Muhammadu ad-darsa. Fadzakara fi'lun madhiyun mabni 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Wa Muhammadun
Fa'ilun. Nampak? Dia nak fa'ilun marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu az-zahiratu wad darsu maf'ulun bih mansub wa alamatu nasbihi al-fathatu az-zahiratu wa kullu min Muhammad wad dars ismul mufrad. So dia nak tahu kat sini, nak tunjuk dia fokus kita kat sini adalah dua perkataan ni. Yang mana Muhammad ni dia di-i'rabkan dengan baris dan juga darsa ni pun di-i'rabkan dengan baris. Itu saja fokus dia. Okey. So dia adalah dia punya skrip i'rab dia macam mana. So yang kedua itu yang pertama isim mufrad. Kita tahu Muhammad ni isim mufrad lah. Darsa ni pun isim mufrad. Kedua-duanya adalah isim mufrad. Okey. Yang seterusnya jamu taksir wa mithaluhu at-talamidu dengan wad-durusu min qawlika hafidha at-talamidu ataupun hafidha at-talamidu ad-durusa fahafidha fi'lun madin mabniyun 'ala al-fathi لا محل له من الإعراب والتلاميذ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة والدروس مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة وكل من التلاميذ والدروس جمع تكسير. So kat sini fokus kita adalah pada perkataan talamiz dengan durus. Talamis maksudnya ramainya pelajar-pelajar lah, bukan ramainya pelajar-pelajar. Tak betul itu dalam bahasa Melayu. Ramai pelajar. Betul. Ataupun ramai murid. Kita tak boleh cakap ramai murid-murid. Bahasa Melayu kita kena jaga jugalah. Belajar Nahu Arab, Nahu Melayu janganlah dilupakan. Bahasa Melayu adalah bahasa kita. Okey, ramai pelajar ataupun ramai murid. Murid ramai. Okay, ramai murid ataupun murid-murid telah menghafal pelajaran. Pelajaran. So kat sini fokus dia kita tengok at-talamidu ni, nampak dia punya i'rab macam mana. At-talamidu ni fa'ilun marfu'. Talamidu fa'ilun dia fa'il, yang mana fa'il ini marfu'. Wa alamatu raf'ihi, apakah tanda rafa' dia? Ad-dhammah az-zahir. Nampak? Dia adalah dhammah, iaitu harakat. Kat situ. Dia punya fokus kat situ. Yang seterusnya, jamak taksir. Tadi jamak taksir dah satu. Yang seterusnya, jamak mu'annas salim. Wa mithaluhu al-mu'minatu was-salawatu min qawlika khasha'al mu'minatu fi as-salawati. Fa khasha'a fi'lun madid mabniyun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Wal mu'minatu fa'il marfu' wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu az-zahiratu. وفي حرف حرف جر والصلوات مجرور بفي وعلامة جره الكسرة الظاهرة وكل من المؤمنات والصلوات جمع مؤنث سالم. Nampak? Yang pertama kita ada mukminatu, salawati. Nampak? Itu dia punya fokus. Okey, kedua perkataan tersebut yang merupakan jamak muannas salim di i'rabkan dengan kasrah ataupun dengan baris. Yang keempat yang terakhir adalah al-fi'lu al-mudhari'u alladhi lam yattasil bi akhirih syai'. Wa mithaluhu yadhhabu min qawlika yadhhabu Muhammadun. Fa yadhhabu fi'lun mudhari'un مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة ومحمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. Okay. Yang seterusnya adalah fi'il mudhari' yang pada hujungnya tidak bersambung apa-apa pun. Contohnya adalah yadhabu. Nampak? Dia bukanlah, ataupun senang cerita, dia bukannya asma'ul khamsah, dia tidak bersama dengan nun niswah, tidak bersama dengan nun taukid. Itu yang dimaksudkan dengan lam yattasil bi akhiri syai'. Contoh ayat yadhhabu Muhammadun. Fa yadhhabu fi'lun mudhari'. Kita jelas fi'il mudhari' lah. Dia marfu'. Okey, dia marfu'. Li tajarrudi. Kenapa dia marfu'? Li tajarrudihi minan nasib wal jazim. Kerana dia bebas. Okey, dia bebas. Dia bebas daripada nasib dengan jazim. Wa alamatu rafi, apa pula tanda dia? Macam mana kita tahu betul dia ni marfu'? Tanda dia adalah dia dhammah dengan baris. Nampak? Wa Muhammad fa'il marfu' wa alamatu rafi'i ad-dhammatu az-zahiratu. Nampak? Muhammad pun dia isim mufrad lah.
Okay, itu sebenarnya dia kat sini dia dah just nak refresh balik je. So dia nak secara laju. Lebih pada untuk kita hafal. Lebih pada untuk kita hafal. Nampak ini al-aslu fi i'rabi ma yu'rabu bil harakati wa ma kharaja an. Sebelum saya pergi ke tajuk ni, tak ada soalan. Nampak tak ada soalan? Okey. Okey, saya teruskan. Yang ni saya rasa tak perlu nak ni lama sangat. Saya rasa semua jelas. Oh, ini panjang sikit cerita dia. Okey, tak payah risau. Al-aslu fi i'rabi ma yu'rabu bil harakat wa ma kharaja anhu. Asal kepada apa yang dii'rabkan dengan harakat dan juga apa yang terkeluar daripada landasan, apa yang terkeluar daripada asalnya. Nampak? Apa yang terkeluar daripada asal. Apa yang dimaksudkan dengan tajuk ni? Kita akan tengok sekarang. Qala al-mustannifu wa kulluha turfa'u bid-dhammati wa tunsabu bil-fathati wa tukhfadu bil-kasrati wa tujzamu bis-sukuni wa kharaja an dhalika thalathatu asya'. جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره. وأقول الأصل في الأشياء الأربعة. Asalnya asal pada keempat-empat perkara. Apa empat perkara ni? Kita kena tengok balik atas. Empat perkara yang disebutkan di atas adalah yang pertama isim mufrad. Yang kedua adalah jamak taksir. Isim mufrad yang pertama adalah atas sana ulang. Yang pertama adalah isim mufrad. Isim mufrad. Yang kedua adalah jamak taksir. Yang seterusnya jamak muannas salim dan yang terakhir yang keempat adalah fi'il mudhari'. So asal keempat-empat yang mana keempat-empat ini di'irabkan dengan harakat. Asal dia. Apa yang dimaksudkan asal? Okey, an turfa'a bid dhammah. So keempat-empat ni pada keadaan rafa' dia akan dirafa'kan dengan dhammah. Itu dia nak cakap kat sini. So ingat. Okey. So isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim dengan fi'il mudhari' alladhi lam yatasib bi akhirih syai'. Okay, keempat-empat ni bila keadaan rafa' dia akan dirafa'kan dengan dhammah. Kenapa dhammah? Sebab dia orang ni i'rab ataupun alamat i'rab dengan baris. So dengan dhammah. Wa tunsabu bil fathati wa tukhfadu bil kasrati wa tujzamu bis sukuni. Nampak, ini dia punya asal dia. Kaedah asal dia ataupun dia punya rules asal dia, peraturan asal dia, keempat-empat tersebut dia mestilah dirafakkan dengan dhammah, dinasabkan dengan fathah dan dikhafadkan dengan kasrah dan juga dijazamkan dengan sukun. Keempat-empat tersebut. فأما الرفع بالضمة فإنها كلها قد جاءت على ما هو الأصل فيها. Okay. So kita tengok yang pertama ar-rafa' dengan dhammah. فإنها كلها. So keempat-empatnya, kesemuanya dalam keempat-empat ni semuanya dia akan datang atau dia akan datang dalam keadaan asal, iaitu dirafa'kan dengan dhammah. So keempat-empat ni kalau dalam keadaan dalam keadaan rafa' dia memang di'irabkan dengan dhammah. Faraf'u jami'iha bid-dhammah. So dia akan dirafa'kan dengan dhammah. Wa mithaluha yusafiru Muhammadun wal asdiqa wal mu'minatu. Nampak? Okay, Muhammad dan bersama kawan-kawan dia dan juga orang-orang perempuan, orang-orang mukminat. Okay, orang mukminat orang mukminat ataupun orang yang beriman, perempuan yang beriman bermusafir. Nampak semua perkataan ni. So yusafir ni pun dalam keadaan rafa', Muhammad pun rafa', asdiqa pun rafa', mukminat pun rafa'. Okey, fa yusafiru fi'lun mudhari'un marfu' li tajarrudihi minan nasib wal jawazim. Okey, ini jelas. Wa alamatu raf'i ad-dhammatu az-zahiratu. Nampak? Okey, yang ni yusafir sebab tak ada lam dengan lam kat depan, jadi dia akan baris dhammah, yang mana di dalam keadaan rafa' lah. So dia jelas dhammah. Wa Muhammadun pun satu dia fa'il marfu' wa alamatu raf'i ad-dhammatu az-zahiratu wa huwa ismu mufradin. Wal asdiqa'u marfu'un li'annahu ma'tufun 'ala marfu' wa alamatu raf'i ad-dhammatu az-zahiratu wa huwa jam'u taksirin.
والمؤمنات مرفوع لأنه أيضا معطوف على مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وهو جمع مؤنث سالم. Nampak? Keempat-empat perkara iaitu isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim dengan fa'il mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'. Keempat-empat itu dalam keadaan rafa' di'irabkan dengan ataupun alamat i'rab adalah dhammah. Maksud dia orang datang dalam bentuk asal dia orang. Bentuk asal. So dia ikut rules dia. Okey. Seterusnya, wa amma nasbu bil fathati fa innaha kulluha ja'at ala ma huwa al aslu fiha ma 'ada jam' al muannathi as-salima. Sorry, ma 'ada tak boleh. Ma 'ada jam'il muannathi as-salimi, ma 'ada. Sorry, ma 'ada. ما عدا جمع المؤنث السالم فإنه ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة. So kita tengok yang kedua pula, nasab pula. Okay, tadi kita tengok rafa'. So rafa' dalam keadaan keempat-empatnya datang dalam keadaan asal. Rafa' dengan dhammah. So nasab pula sama, hampir sama. Kesemua keempat-empat perkara tersebut datang dalam keadaan asal kecuali satu saja. Maksudnya tiga datang asal, satu ni saja yang terkeluar daripada norma asal. Dia datang daripada norma baru. Okay, dia punya tabiat yang lain macam sikit. Okay. Ma'ada jam'il muannatsi salimi. Kecuali jamak muannas salim. Kenapa? Sebab jamak muannas salim ni dia dinasabkan dengan kasrah niyabatan 'anil fathati. Mithaluha. Contohnya apa? Lan ukhalifa Muhammadan wal asdiqa'a wal mu'minati. Okay, aku tidak akan memungkiri Muhammad, kawan-kawan dan juga orang-orang perempuan mukmin. So fa ukhalif fi'lul mudhari' mansub. So ukhalif ni fi'il mudhari' mansub. Mansub dengan apa? Dengan lan. Nampak lan ke depan. Jadi lan apa? Jadi nasab wa alamatu nasbi al-fathatu az-zahiratu wa Muhammadan pun sama. Okay, wa Muhammadan pun dia sebab dia marfu', dia maf'ul bih, jadi dia baris atas. Itu juga dengan asdiqa sebab dia ada ataf kat sini, wa ataf. Okay, ataf dia tabi'. Nanti kita akan bincang dia ni, jangan risau. Okay. Kecuali mukminat ni sahaja dia tidak jadi mukminat. Okay. So perkataan ataupun perkataan atau isim jamak muannas salim dia akan melanggar asal. Dia akan datang dalam keadaan tidak asal, luar daripada asal. Dalam keadaan nasab yang mana? Dalam keadaan nasab dia akan di'irabkan dengan baris kasrah. Baris kasrah. Okey. Okay, untuk yang seterusnya saya rasa untuk hari ini itu saja perbincangan kita buat masa ni. Okey, kita akan sambung lagi. So untuk esok minta maaf saya tak dapat nak hadir kerana saya ada urusan. Okey. Jadi kita akan jumpa lagi sehari sebelum raya insya-Allah minggu depan. Sehari sebelum raya setakat ni kita akan buat kelas lah. Tak ada apa-apa isu untuk tidak buat kelas. Okey. So kalau tak ada apa-apa soalan, saya mengucapkan sangat-sangat terima kasih pada siapa yang sudi hadir. Okey, apa yang kurang tu datang daripada kelemahan saya, apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullah khairal jazaa ala husni mutaba'atikum wa ala husni istima'ikum. Syukran. Assalamualaikum.